Bagi tuan-tuan yang mempunyai keanggotaan dalam mana-mana parti, marilah kita bekerjasama untuk mengimarahkan masjid, menjaga perpaduan supaya kampung dan dun kita dirahmati oleh Allah. Inilah yang saya minta pada tuan-tuan. Saya bukan wakil rakyat satu parti. Saya adalah wakil rakyat untuk semua parti yang menjadi rakyat kepada dun ini. Terima kasih. Agak-agak ada tak tuan-tuan YB buat ucapan macam itu? Ada. Bila tuan-tuan lantik saya jadi YB, insya-Allah. Tuan-tuan lantiklah saya, insya-Allah. Itulah yang akan saya buat. Dan itulah sepatutnya YB buat. Ambil macam mana Rasulullah buat. Yang banyak berlaku hari ini, inilah kemenangan kita. Wah, sudah tuan-tuan. Kita berusaha selama ini. Wah, sudah tuan-tuan. Kemenangan rakyat. Woi, cengengnya. Orang takut tuan-tuan. Ni, hak Nabi sebut ni, hak saya cakap ni. Akhlak kita, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tinggi suara. Barulah orang boleh jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik. Akibat daripada tak baik macam ini tuan-tuan, kalimah Allah orang pinjam. Perpecahan yang datang daripada politik, kalimah Allah orang ambil. Relax. Malah ada orang Islam yang bersetuju kalimah Allah orang kafir pakai. Subhanallah. Ni nama apa ni? Mimbar. Siapa baca khutbah? Tu imam. Mimbar, ni mimbar. Ini nama apa abang? Sejadah. Tu imam sujud. Sekarang pihak gereja nak pinjam mimbar ni, nak buat ceramah hari Ahad di gereja. Tuan-tuan nak bagi tak? Tuan-tuan nak bagi tak? Sejadah ni Hindu, di kuil Hindu nak pinjam sebab dia nak buat akad nikah Hindu. Pengantin nak duduk situ, dia mana duduk. Dia nak pinjam sejadah. Tuan-tuan bagi tak? Bagi tak? Tak bagi. Kalau mimbar tuan-tuan tak bagi, kalau sejadah tuan-tuan tak bagi, kenapa kalimah Allah tuan-tuan bagi? Faham tak rasional dia tuan-tuan? Kalau sejati ni, mimbar ni pun kita tak boleh bagi Kristian pakai, pasal apa kalimah Allah kita boleh kita bagi? Kalau tuan-tuan kata kalimah Kristian boleh pakai kalimah Allah, bagi pinjam gereja ni, bagi pinjam pada Hindu, mereka pun nak buat ceramah atas mimbar ni. Kalau tuan-tuan kata mana boleh ustaz, ni tu imam kita nak baca ustaz, kalau begitu tuan-tuan menganggap mimbar ini lagi besar daripada Allah. Syirik tuan-tuan. Saya cabar mana-mana ustaz yang setuju penggunaan kalimah Allah diguna pakai kepada orang Kristian. Wah, mari sini saya tengok. Sebab saya baca dalam satu lidah akhbar, lidah resmi satu akhbar parti, dia sebut apa salahnya Kristian pakai kalimah Allah. Di Indonesia dah lama dah pakai, di Mesir dah lama dah Kristian pakai kalimah Allah. Tak jadi apa pun, sedangkan Indonesia ada 200 juta orang Islam. Tak jadi apa pun. Subhanallah, tak jadi apa. Yang gunung berapi tiap-tiap hari itu tak jadi apa. Gempa bumi yang berlaku setiap hari di Indon tak jadi apa. Tsunami yang berlaku 4 tahun sekali tak jadi apa. Pengeboman yang berlaku di Indonesia setiap tahun tak jadi apa. Rakyat mereka tinggalkan negara untuk mencari rezeki di bumi orang lain, tak jadi apa. Hilang barakahnya. Sebab kitab yang kita baca di ayat 4, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Bila kamu tak jaga kalimah Allah, tak jaga Allah, Allah tak jaga kamu. Akhirnya jadi apa kepada negara Indonesia? Kesan dia apa tuan-tuan? Satu tempat boleh kongsi. Gereja hari Ahad pakai, dua orang Islam Jumaat pakai, dalam satu tempat yang sama. Kesannya apa? Lydia Kandau kahwin dengan Jamal Mirdad, seorang Kristian, seorang Islam. Boleh kahwin tak? Boleh pak. Kang Mas kannya orang Islam, Kang Masnya kan Tuhannya Allah. Ya saya juga Tuhannya Allah. Jadi kitanya kannya satu Tuhannya Kang Mas. Kitanya boleh kahwin, Tuhannya kannya satu. Jadi kenapa dikecoh-kecoh banget? Nah, sudah. Itulah yang berlaku kepada Syahrus Khan dan istrinya di India, Amir Khan dengan istrinya di India. Itulah yang berlaku di India. Saif Ali Khan dengan bekas istrinya. Mereka bukan Islam. Syahrus Khan Islam, istrinya tidak Islam. Sebab apa? Sebab orang Hindu boleh menggunakan kalimah Allah.
Tuan-tuan nak tengok cucu tuan-tuan kahwin dengan Kristian tanpa tukar agama, silakan tuan-tuan setuju. Ini isu yang besar, bukan isu kecil. Tapi sayang ahli politik hari ini nampak sudut politik semata-mata. Dia nampak undi dan undi dan undi dan undi. Dia tak nampak yang Allah Ta'ala suruh jaga kalimah Allah. Kalau ada yang memberi alasan bahawa Allah yang bersetuju berdasarkan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Depa baca tang situ je, depa tak sebut ayat di bawah dia. Dan jika kamu bertanya kepada orang kafir, siapa yang menjadikan mereka, nescaya mereka menjawab Allah. Fa anna yufakun, depa tak baca. Kalau mereka mengaku Allah yang menciptakan mereka, kenapa mereka berpaling daripada Allah? Baca lagi ayat 88, waqilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Allah sebut, maka Nabi pun berkata, katakan kepada mereka, wahai Tuhanku, kaum ini, mereka ini adalah kaum yang tidak mau beriman pada Allah. Apa yang mereka guna kalimah Allah adalah semata-mata untuk tujuan dakwah mereka semata-mata. Mereka bukan untuk menunjuk baik pada kita. Mereka tidak beriman. Ini kata Allah. Sayang, ustaz yang menyokong penggunaan kalimah Allah diguna pakai orang Kristian, hanya memakai pada ayat 87, tidak membaca ayat pada 88 surah Az-Zukhruf ayat juzuk yang ke-25. Ini yang berlaku. Akhirnya masyarakat jadi keliru. Dan bila masyarakat jadi keliru, ada masyarakat yang setuju. Saya pergi ceramah di kampung-kampung, mereka sebut, ustaz, apa salah ustaz? Tuhan mereka pun Allah juga. Betul Tuhan mereka Allah, tapi mereka kata Tuhan tu ada anak. Mereka kata Tuhan tu ada isteri. Mereka kata Tuhan tu ada cucu cicit. Tuhan